mati itu sakit. Mati sakit. Tuan-tuan, bayangkan adik-beradik kita, saudara mara yang kita yang telah pun meninggal dunia. Mereka telah pun melepasi satu kesakitan yang paling tinggi di dalam alam ini, dan kesakitan itu tiada tolak bandingnya. Sakit itu namanya sakit mati. Bila Al-Imam Hasan Basri lalu di sebuah rumah, waris mereka meninggal. Mereka menangis tidak berhenti-henti. Lalu Al-Imam Hasanul Basri bertanya kepada mereka, kenapa kalian masih menangis? Mereka ni pun jawab, ahli keluarga yang hidup ni jawab, kami sedih sangat, ayah kami meninggal, ayah kami ni baik. Maka berkata Hasan Basri, kenapakah kalian tidak menangisi di atas diri kalian sendiri? Kata Hasan Basri, sesungguhnya orang-orang yang telah mati, mereka telah pun melepasi beberapa perkara yang sangat besar. Antaranya ialah mereka telah pun merasakan sakitnya mati. Sepatutnya kalian menangisi diri kalian yang belum melepasi ujian yang besar tersebut, iaitu betapa sakitnya kematian yang akan kalian lalui. Ayah kita meninggal, dia dah rasa ada sakit, selesai dah. Ada anak tahfiz yang meninggal 24 orang, semua mereka dah rasakan kematian, sedang bersenang lenang di alam barzah sekarang, duk main dah no. Mati itu sakit. Sakitnya mati itu membuatkan setiap manusia yang ketika mana saat pertama ditarik nyawanya, maka ketika itulah dia tahu inilah kematian. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Dah jumpa tak ayat ni? Ada saktah kan? Wa qila man raq, saktah khafifah. Wa dhanna annahu al-firaq. Apa dia tu? Allahu akbar. Punyalah besar ayat ni. Allah Ta'ala kata, kalla, ketika mana roh kalian direntak saat awal oleh malakul maut, malaikat maut Israel lah. Ketika itulah kalian akan ditanyakan oleh orang yang hidup. Orang keliling kita tanya, oh dah mati ahli keluarga kita, siapa yang boleh selamatkan dia? Siapa yang boleh rawat dia? Siapa yang boleh ubat dia? Kemudian Allah Ta'ala jawab, wa dhanna annahu al-firaq, orang yang dicabut nyawanya, ketika itu dia yakin inilah kematian. Dhanna di sini maksudnya aiqana, dia yakin. Bukan zon, bukan ragu-ragu. Dhanna di sini maksudnya aiqana, ini bahasa Arab. Annahul firaq, dia yakin inilah kematian. Kenapa orang yang ketika hari pertama, saat pertama dicabut, dikeluarkan roh daripada badannya, dipisahkan roh daripada badannya, dia tahu bahawa itulah kematian? Kata para ulama, kerana kesakitan yang dia rasakan ketika itu tidak pernah dirasakan sepanjang umurnya. Yang pernah rasa sakit melahirkan anak, dia tak pernah rasa sakit mati seperti itu. Yang pernah rasa sakit kena kanser sampai tahap 4, sakit merana selama berapa bulan, sakit kanser itu tidak dapat menandingi kesakitan kematian. Sebab tu bila malaikat tarik, dia tahu inilah mati. Sebab dalam hidup dia, dalam hidup siapa-siapa saja, sakit kematian itu tidak pernah dirasakan oleh mereka. Sakit itu mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nabi ajak doa. Berdoalah tuan-tuan. Nak buang sakit mati tak boleh. Nak kurang boleh. Apa doa dia?
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Maksud dia, ya Allah, ringankanlah ketika mana kami menjalani sakaratul maut. Tuan-tuan tahu siapa lagi yang rasa sakit mati? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah semua rasul merasakan sakit mati? Jawapannya ya. Semua rasul dan semua nabi merasakan sakit mati. Kita Ustaz, kalau waliullah, Ustaz, wali kekasih Allah, lah ni kita duk sebut ni, Nabi Muhammad merasakan kesakitan mati. Hadis sahih riwayat Sayyidatuna Aisyah, ada dalam Bukhari ataupun Muslim. Hadis ni bahwasanya Nabi mula sakit pada akhir bulan Safar. Nabi meninggal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Nabi mula sakit pada akhir bulan Safar. Lepas Safar apa dia? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Akhir bulan Safar Nabi sudah sakit. Kepala Nabi sudah diikat. Badan Nabi sudah menjadi terlalu panas. Sampai ikat kepala dengan satu kain yang berwarna kuning. Bukan sunnah warna kuning lah. Waktu tu kain tu yang ada. Saya tuan-tuan pun cari warna kuning. Disebabkan terlampau sakit kepala Nabi, maka diikat kepalanya. Lalu datang para sahabat. Antara yang rapat yang menziarahi Nabi adalah Abdullah ibn Mas'ud. Lalu dipegang badan Nabi, lalu ditarik tangannya. Abdullah bin Mas'ud tarik. Ya Rasulullah, sesungguhnya badan kamu begitu panas. Maka jawab Nabi SAW, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya setiap kali Allah mengujiku, Allah akan mengujiku dengan kesakitan dua lelaki dari kalangan kamu. Kalau tuan-tuan sakit kepala, bayangkan Nabi 2 kali sakit kepala tu. Tuan-tuan sakit gigi, tuan-tuan kena ingat Nabi 2 kali kalau sakit gigi. Hak kita duk rasa tu. Kalau tuan-tuan demam panas, maka Nabi 2 kali lebih panas, 2 kali ganda daripada apa yang tuan-tuan rasa. Niat Nabi sebut, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Nabi kata kat sahabat tu. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, panas sangat ni, Nabi jaga, Nabi pitam. Ini hari terakhir, Nabi jaga, Nabi pitam. Kemudian Nabi terjaga. Nabi pun ambil air buh di muka. Sayyidina Ali apa semua hak terdekat ni ambil air, pocik tubuh Nabi. Apa Nabi sebut? Nabi kata, ala inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada kesakitan. Maka tahulah Aisyah ketika itu, kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda juga merasakan kesakitan mati. Takut tak kita dengar? Takut kita dengar insaf kita. Hanya satu kelompok yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu kumpulan, Allah nak muliakan kumpulan ni, maka ketika mati, kumpulan ni tidak merasakan sakit mati. Mereka ialah kumpulan yang mati syahid, syuhada. Syuhada yang berperang fi sabilillah. Syuhada yang tinggal rumah dia, rumah 2 tingkat dia. Syuhada yang bila dipanggil untuk berjuang fi sabilillah, dia tinggal kereta 3 biji dia. Syuhada yang ketika mana diseru untuk meninggal, untuk berjuang fi sabilillah, dia berani untuk tinggal perniagaan yang berjuta milik dia. Syuhada ialah mereka yang apabila diseru untuk berjuang fi sabilillah, mereka berani dan sanggup untuk meninggalkan anak dan isteri di rumah. Siapa sanggup malam ni? Hati kecil kita, soal hati kecil kita, kerana ruang untuk berjihad belum lagi ditutup untuk umat akhir zaman, hatta yang hidup pada zaman 2017 ni. Ruang untuk jihad masih lagi terbuka luas, kerana Al-Imamul Mahdi
Cicit Nabi SAW yang nombor berapa kita tak tahu, tetapi dia adalah keturunan Rasulullah. Dia masih belum keluar, dan ketika mana dia keluar akan berlaku perang yang paling besar di antara orang Islam dan orang bukan Islam keseluruhannya. Tuan-tuan jangan kata peluang mati syahid tak ada dah Ustaz. Ustaz sembang apa 2017 syahid ni Ustaz? Ni zaman LRT, zaman MRT ni, zaman bangunan bawah laut atas laut ni Ustaz. Ni bukan zaman jihad. Silap besar orang yang bercakap macam tu. Teruskan berdoa kepada Allah supaya Allah menganugerahkan syahid ataupun asyahadah kepada kita. Sesungguhnya orang yang sentiasa, laki ke perempuan, yang tiap-tiap malam sebelum tidur minta dengan hati yang ikhlas, bersungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, urzuqni syahadah, muliakanlah aku dengan syahadah, maka dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, duduk dalam kumpulan syuhada, walaupun dia mati di atas katilnya, kata Rasulullah, wa in mata ala firashihi. Ini dah dapat dah rahsia sebut. Nabi kata wa in mata ala firashihi, walaupun mati di atas katilnya. Tiap-tiap malam lepas baca doa, berlinang air mata, ya Allah, kurniakanlah kami asyahadah. Kerana zaman ni kami nak masuk syurga dengan cara apa, ya Allah? Zikir kami kurang, Quran kami kurang, sembahyang kami tidak khusyuk, sedekah kami kurang. Gaji 8,000, duit Jumaat RM5 ya boh. Punya kedekut, punya takut miskin. Nak masuk syurga apa? Punya takut miskin, nak masuk syurga. Sedangkan Nabi bersumpah takkan kurang duit orang yang bersedekah. Bersumpah-sumpah Nabi, takkan kurang duit orang sedekah. Tapi tak yakin kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuhada tak rasa sakit hati.